Facebook mungkin sangkut sikit, tapi tak apa, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya Muhammad Zuhairi. Terima kasih kepada anda yang menonton sesi live ini. Sama ada anda menonton secara live ataupun secara rakaman di Facebook page abuhamka.com. Yup, saya adalah admin untuk Facebook page abuhamka.com dan juga Mutiara Kata Buya Hamka, dan juga di Shopee Abu Hamka Bookstore. Hari ini kita live, saya kongsikan kepada banyak tempat sikit, juga kepada personal Facebook saya, sebab bagi saya topik hari ini adalah sangat penting. So, saya adalah admin Muhammad Zuhairi. So, apabila anda message di Facebook, bermakna anda message dan kita berbual bersama. Dan untuk jual beli di Shopee, dengar tu anak menangis. Jual beli di Shopee, ya, anda bertanya soalan, bertanya tentang buku mengenai combo, juga bertanya dengan saya. Dan untuk hari ini kita ada beberapa perkara penting yang untuk dikongsikan. Ada 3 perkara penting yang saya nak kongsikan dengan anda sebelum kita masuk kepada tajuk utama. First kali, maaf ada 3 kamera nak tengok. PBAKL telah bermula selama 11 hari dan ini adalah sesi live yang ke-11 yang kita telah buat. Dan juga tema yang kita bawa sempena Pesta Buku kali ini adalah bertemakan kemuliaan wanita. So, di Shopee anda lebih senang untuk lihat ini. Anda boleh claim voucher diskaun khas apabila anda beli package ini. Voucher dia saya tunjukkan di Facebook. Untuk combo novel dan juga combo wanita mulia ini, kita ada voucher khas seperti di atas ini. So, dekat Shopee, saya mungkin boleh tolong anda tuliskan. Sepatutnya saya tulis awal sikit tadi, tapi tak apa. So, untuk combo yang ini, sekejap saya tulis untuk Shopee dulu. Okay, so untuk combo yang seperti di atas ini, di Facebook anda boleh lihat di bawah. Anda boleh menggunakan voucher seperti di atas ini untuk claim voucher tambahan, dan voucher ini khas untuk penonton yang menonton sesi live ini sahaja. Dan memang dah beberapa orang yang dah claim, Alhamdulillah, terima kasih. Tetapi ada juga beberapa pelanggan kita yang tidak claim. Mungkin dia tak join kita punya live, mungkin. Tapi sebelum check out di Shopee kita, claim voucher ini dahulu. Okay, claim voucher seperti di bawah ini, khas untuk combo novel ini saja. So, ini adalah mesej yang penting. Dan next, start hari ini, start malam ini yang kita telah bermula, dan seterusnya sehingga hari Sabtu nanti, kita akan buat sesi ulasan buku secara marathon, secara live. Saya akan kongsikan buku-buku Buya Hamka yang ada di Shopee Abu Hamka Bookstore, dan kita akan buat ikut turutan. Dan saya harap anda boleh follow setiap malam kita punya sesi. Okay, Shopee okay ke? Boleh belanja like dan juga love untuk beri semangat sikit untuk saya. Semalam kita dapat pecahkan sehingga 180 like saya rasa. Terima kasih. Okay, so untuk hari ini kita akan mulakan dengan buku Pribadi Hebat dan juga Dari Lembah Cita-Cita. Di Shopee saya boleh upkan judulnya sekejap. Okay, combo ini di Shopee Abu Hamka Bookstore kita beri nama sebagai combo Pribadi Hebat. Okay, so buku dia seperti di atas ni. Cuma cover untuk Dari Lembah Cita-Cita ini kita ada cover yang baru. So di Shopee mereka boleh lihat cover dia baru, hampir sama dengan Pribadi Hebat ni, color saja berbeza. So kita ada cover yang baru, tetapi isinya sama. Okay, isinya masih lagi sama. Jadi ini adalah combo Pribadi Hebat, anda boleh dapatkan di Shopee kita. Alright, dan tema buku ini adalah bertemakan motivasi. Saya berkenalan dengan buku Buya Hamka. Bukhari, terima kasih kerana menonton di Shopee. Saya berkenalan dengan buku Buya Hamka daripada buku ini. Dan bagi saya, personally, ini adalah buku yang sangat sesuai untuk anda berkenalan dengan pemikiran dan juga perjuangan Buya Hamka. That's why, untuk hari ini, sebagai permulaan, kita akan kongsikan ulasan mengenai 2 buku ini saja secara ringkas. Okay? Untuk tahu lebih, of course, kena beli sendiri dan baca sendiri. Alright.
Maaf, saya tunggu sekejap. Feed di Facebook lambat sikit. Saya perlu perhatikan betul-betul kualiti video dan audio saya okey ataupun tidak. Okey. Okey, sekarang jom kita mulakan dengan buku Pribadi Hebat ini dahulu. Saya hanya kongsikan seberingkas saja sebab setiap sesi kita hanya lebih kurang 15 ke 20 minit. Nurul, terima kasih kerana menonton. So buku ini sangat penting. Kalau anda nak berkenalan dengan pemikiran dan juga perjuangan Buya Hamka, buku ini sangat penting. Okey, tema dia adalah bertemakan motivasi. Apa yang Buya Hamka cuba sampaikan di dalam buku ini adalah untuk pembacanya kenal dan bina potensi diri menjadi seorang leader ataupun seorang ketua. Okey, supaya kenal potensi diri dan cuba bina potensi diri yang ada untuk menjadi seorang leader dan seorang ketua. Tak semestinya ketua ni cerita dia besar. No. Mungkin sebagai seorang ketua keluarga, seorang ketua masyarakat, ketua ataupun leader kepada bisnes ataupun organisasi, ataupun of course yang lebih besar, ketua ataupun pemimpin negara. So buku ini adalah untuk kenal potensi dan juga untuk kita membina potensi diri. Itu adalah aspek yang pertama di dalam buku ini. So Buya Hamka dia menuliskan buku ini, apa yang menariknya mengenai buku ini adalah dia tidak mengikat diri kita dengan adat-adat lama. Dia tak ikat. So Buya Hamka pun tulis buku ni pada zaman revolusi Indonesia sewaktu hampir merdeka. So dia punya buku tough sikit, kuat sikit. Semangat kan, semangat. Nak bina pemimpin dia kena semangat sikit. So agak keras, tak adalah keras sangat tapi serius. Topik dia agak serius sikit. Cara membina pribadi yang hebat, apakah halangannya, apakah keperluannya. So anda boleh baca daripada buku ini. So selain mengenal ataupun membina potensi diri sendiri, Syazwani, terima kasih kerana menonton. Perkara yang penting Buya Hamka kongsikan di dalam buku ini adalah bagaimana cara untuk kenal pribadi orang lain. Bagaimana juga cara untuk kenal pribadi bangsa lain. Untuk apa? Satu bab, kita sebagai dalam topik motivasi, kita perlu kenal dan kena bina potensi diri kita sendiri. Attitude, etika ataupun apa panggil disiplin diri. But then, sebagai seorang ketua, sebagai seorang leader, kita juga perlu kenal potensi diri orang lain dan juga attitude orang lain. Termasuklah kalau dalam konsep ataupun dalam konteks kenegaraan, identiti ataupun pribadi sesuatu bangsa. Contohnya, orang Melayu dia mempunyai kekuatan yang berbeza. Orang India berbeza, Cina berbeza. So, ada kekuatan masing-masing. So, selain di dalam buku Buya Hamka ini, selain kenal dan bina kekuatan diri sendiri, kita juga diajar. Okey, kita juga diajar untuk memanfaatkan potensi diri dan juga orang lain di sekeliling kita. Walaupun, ini penting. Nurul, terima kasih kerana menonton. Ini perkara penting juga. Bukan semua orang yang sesuai untuk menjadi seorang leader ataupun seorang ketua kepada masyarakat dalam konteks yang lebih besar. It's okay. Ada orang dia mungkin macam pasif sikit. Mungkin bila dia baca buku ni dia rasa macam kurang sesuai. Bukan mengenai dirinya. It's okay. Zaratul, terima kasih kerana menonton. Boleh belanja like dan juga love. Husna, terima kasih kerana menonton. So, bukan semua orang sesuai menjadi ketua ataupun leader. It's okay. Itu adalah pilihan. Pilihan hidup kita. Kita yang menentukan jalan hidup kita. Tetapi, yang pastinya semua orang ada cita-cita. Tetapi kalau kita nak jadi seorang leader, tak boleh kita bertindak bersendirian. Ini antara mesej yang kau sampaikan. Tak boleh bertindak bersendirian. That's why, first, kita kena bina attitude pribadi kita, disiplin diri kita, termasuklah ilmu pengetahuan dan juga sebagainya. Kemudian, kita perlu manfaatkan ataupun memanfaatkan orang di sekeliling kita, potensi orang lain di sekeliling kita. Bina impian ataupun bina legasi secara berjemaah. Ini basic. Terima kasih di Shopee. Boleh terus belanja like, tekan banyak-banyak. Lagi semangat saya menonton. Ashtir, terima kasih kerana join. Terima kasih kerana menonton. Okay, so itu adalah perkara penting mengenai buku ini. Alright. Kenal, okay, Facebook tambah sikit. Kenal pribadi,
bina peribadi, manfaatkan potensi diri dan juga orang lain untuk sama-sama berjaya. Buku ini sangat penting, sangat bagus untuk kita baca, sangat-sangat membuka minda. Saya sangat recommend untuk anda beli dan baca buku ini. Buku ini dia tak popular sangat walaupun di kita punya Abu Hamka Bookstore, tapi sebagai untuk anda mengenali perjuangan dan pemikiran Buya Hamka, baca ini dulu sebelum buku-buku yang berat. Ini dulu. Okay? So itu adalah buku pertama. Habis. Sebelum kita masuk kepada sidekick dia dari Lembah Cita-Cita ni. Sekejap ya. Di Facebook, Syaril Amri, terima kasih kerana menonton. Ada apa-apa anda nak bertanya ke? Kalau ada apa-apa nak bertanya, boleh tanya. Saya akan jawab kalau saya tahu nak jawab. Sekejap, saya minum dulu sebelum kita masuk buku yang kedua. Sekarang sudah 16 minit. Bismillah. Jamilah, terima kasih kerana menonton. Okey. Okey, Facebook okey. Facebook pun nampak gambar saya minum. Okey, tak apa. Jom kita teruskan. So, ini adalah sidekick kepada buku Pribadi Hebat yang kita kombokan kerana temanya bersesuaian. So, di Shopee boleh lihat di cover dah berubah. Kita ada cover yang baru. So, buku ini sangat-sangat bagus untuk bergandingan dengan buku Pribadi Hebat sebagai kombo motivasi. Hanya 100 muka surat. Hanya 100 muka surat. So, dari Lembah Cita-Cita ni, Buya Hamka kongsikan macam mana cara untuk kita macam mana cara untuk kita ikat, untuk kita tambat cita-cita kita, impian kita dengan rukun Islam. Rukun Islam, yang 5 perkara rukun Islam: syahadah, solat, puasa, zakat, haji, rukun Islam. So, di dalam buku dari Lembah Cita-Cita ini pun sama, Buya Hamka tulis waktu zaman Revolusi Indonesia. Sangat bagus. Tapi ini, kena baca ini dulu, baru sedap baca ini. Seriously. Nanti anda akan faham. Beli dan baca. Cuba dapatkan di Shopee kita. Di dalam buku ini, Buya Hamka kongsikan macam mana untuk kita membina cita-cita kita, bergerak, berusaha ke arah cita-cita kita dengan berlandaskan ataupun mengikut rukun Islam. Saya kongsikan secara ringkas saja. Okey. Terima kasih di Shopee. Boleh like lagi, klik like banyak-banyak untuk beri kita semangat supaya lebih laju saya bercakap. Okey tak? Terima kasih kerana kongsikan like dan juga love. Facebook okey. Okey, jom. Saya teruskan. Dari Lembah Cita-Cita, cara nak mengikat cita-cita dengan rukun Islam. Macam mana? Ringkasan dia macam ni. 5 rukun Islam. Ni saya kongsikan secara ringkas. First, 2 kalimah syahadah. Apa yang Buya Hamka cuba kaitkan? First, based on 2 kalimah syahadah, apa yang Buya Hamka nak terangkan adalah daripada segi usaha kita, walau setinggi mana pun cita-cita kita, walaupun sebesar mana pun cita-cita dan usaha kita, takdir kita tiada yang lain melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwata illa billah. Apa yang kita boleh buat, walaupun kita mengejar cita-cita, kita hanya boleh berusaha supaya usaha kita itu dengan doa, tawakal dan juga sebagainya, kita hanya boleh berharap supaya usaha kita itu sama seperti apa yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan untuk hidup kita. So itu first, kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebergantungan kepada Tuhan, tauhid. Okey? Itu adalah daripada first, syahadah. Of course, nak tauhid pula macam mana? That's why 2 kalimah syahadah, kena ikut jalan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kedua, falsafah di dalam solat. Sebab ini 100 muka surat je. Buya Hamka cerita secara ringkas je. Kalau combo yang lebih lanjut dia lembaga budi, tapi itu nanti, tak apa. Okey, yang kedua adalah solat. Okey? Apakah falsafah di sebalik solat berkaitan dengan cita-cita kita? Falsafah di sebalik solat adalah ilmu. Nak menjadi seorang imam, seorang leader, kan berbalik kepada buku ni juga. Kan berkait.
nak menjadi seorang imam ataupun seorang leader, kita perlukan ilmu. Nak menjadi seorang makmum, seorang pengikut, juga perlukan ilmu. Okey, boleh dapat? Kalau tak, macam mana kalau imam buat salah, kalau leader buat salah, macam kita nak tegur kalau kita tak ada ilmu? Itu adalah satu perkara. Dan kedua adalah falsafah di dalam solat dalam mengejar cita-cita. Solat mengajar kita, Adam, terima kasih kerana menonton, macam mana adab bersama masyarakat. Solat mengajar kita bagaimana menjaga adab bersama masyarakat. Apabila kita nak solat berjemaah, kita perlu bersih kan? Perlu berwangi-wangian. Jaga adab, jaga tutur kata, perlakuan. So itu falsafah di dalam solat yang kita boleh apply atau implementkan sewaktu mengejar cita-cita kita. Dan ketiga, zakat. Zakat pula bukti orang Islam perlu kaya dan perlu berjaya. Bukan sekadar hidup so-so ataupun meminta-minta. Zakat adalah bukti orang Islam perlu kaya dan juga berjaya, dan ia menunjukkan penyatuan kecil masyarakat setempat dalam sesuatu negara setempat untuk membantu orang lain yang susah. Itu adalah falsafah zakat yang kita boleh ambil untuk kita mengejar cita-cita kita. Apa sahaja cita-cita kita, tak ada masalah. Sampai time bantu orang lain. Banyakkan derma, sedekah, infak, sama lah kan. Wakaf, zakat salah satunya. Tetapi zakat ini hanyalah penyatuan kecil saja. Dalam konteks kenegaraan, hanyalah penyatuan kecil. Dia ada penyatuan yang besar, nanti saya akan kongsikan. So yang perkara keempat, rukun Islam yang keempat adalah puasa. Puasa mengajar kita keluar daripada kebiasaan untuk mengejar cita-cita. Keluar daripada zon selesa. Dah biasa makan, tak boleh makan. Walaupun mampu makan, walaupun sorok-sorok pun boleh makan, tak boleh. Itu kembali kepada tauhid tadi. Keluar daripada kebiasaan. Kita perlu berkorban, perlu menahan diri. Dalam konteks menahan diri apa dalam untuk cita-cita? Delay gratification. Boleh faham apa maksud dia dalam bahasa Melayu? Menunda kemahuan. Maksudnya macam tu. So, dalam konteks cita-cita yang besar, perkara ini penting. Keluar dari kebiasaan, rakan-rakan di Facebook personal saya ramai bisnes, pasti lebih faham. Puasa mengajar kita untuk keluar dari kebiasaan, perlu berkorban dan juga tahan diri untuk berjaya. So, itu Buya Hamka terangkan di dalam buku Dari Lembah Cita-Cita ini. Okey, dapat ke? So, itu baru 4. Yang kelima, saya akan masuk yang kelima. Okey. Terima kasih follower di Shopee, di Facebook juga terima kasih. Okay, last but not least, apa yang Buya Hamka cuba sampaikan di dalam buku Dari Lembah Cita-Cita ini. Zuliha, terima kasih. Oh, Zuliha, Admina. Okay. Okay, apakah perkara kelima? Haji. Ini sangat, walaupun benda ini ringkas, tapi dia sangat memberi kesan dalam hidup saya apabila saya first time baca buku ini. Bagaimana ibadah haji menjadi perkara penting untuk kita mengikat kita punya cita-cita. Okey. Tadi dalam bab zakat, saya telah kongsikan apa yang Buya Hamka cakapkan di dalam buku Dari Lembah Cita-Cita ini. Zakat adalah penyatuan kecil masyarakat untuk membantu asnaf. Okey. Haji pula adalah penyatuan ummah yang ultimate. Haji, ibadah haji adalah contoh ataupun falsafah di sebaliknya adalah penyatuan ummah yang dalam konteks lebih besar. Anda sultan ke, VIP ke, orang besar, orang kecil, semuanya sama. Dia akan berbalik kepada daripada awal konsep tauhid, solat, zakat dan seterusnya, dan perkara penting falsafah haji kepada kita yang kononnya bercita-cita tinggi ini adalah go global. Apa sahaja cita-cita kita, kena go global. Itu yang Buya Hamka cuba terangkan di dalam buku ini. It's okay bercita-cita awal membebaskan diri sendiri, menambah baik hidup diri sendiri, kemudian menambah baik hidup masyarakat setempat, keluarga dan masyarakat setempat di sekeliling kita. But then, orang Islam perlu progresif, perlu go global. Pergi kepada market ataupun pergi kepada perkara yang lebih besar. So, kalau anda baca buku ni,
Trust me. Dia macam, baru rukun Islam kot. Baru sekadar cerita rukun Islam kot. 100 muka surat je. Tapi macam mana hikmah dia boleh sebesar itu. So itulah apa yang saya baca sebelum ini. Terima kasih di Shopee yang terus menonton. So, kedua-dua buku ini penting. Baca Peribadi Hebat dahulu, kemudian baru baca dari Lembah Cita-Cita. Okay? So, dapatkan ini di Shopee kita, Abu Hamka Bookstore, combo Peribadi Hebat. Seperti yang cakap tadi, ini telah ada cover yang baru di Shopee, anda boleh terus nampak. So, itu ada ringkasan apa yang saya boleh sampaikan pada hari ini. Maaf, sudah 26 minit. Kita perlu tutup. Adakah anda ada apa-apa nak bertanya ataupun sebelum saya tutup sesi kali ini? Kat Facebook saya hanya boleh lihat di Facebook page saya sahaja. Saya tak boleh lihat di Facebook personal saya. Okey, tak apa. So, terima kasih kepada anda yang menonton sesi ini secara live ataupun secara rakaman. Alhamdulillah, PBKL dah 11 hari dan kita akan berterusan sehingga 4 hari bulan ni, sehingga hari Ahad ini saja. Mohon maaf kalau ada salah dan silap, terlambat sedikit tadi bermula, dan sekiranya anda ada sebarang idea, pandangan ataupun maklum balas yang ingin dikongsikan dengan kita, boleh chat di Shopee ataupun anda boleh juga PM kita di Facebook. Okay, PM kita di Facebook, di Messenger untuk sebarang idea, pandangan ataupun komen yang boleh kita ambil untuk kita perbaiki kualiti servis kita ataupun kualiti konten yang kita bina di Abu Hamka Bookstore. Okay, so kalau anda nak dapatkan buku-buku Buya Hamka, buku-buku terbaik Buya Hamka terbitan Malaysia dan juga Indonesia, sekarang adalah masanya. Sementara pesta buku ni masih ada, kita punya promosi, ini promosi utama kita, adalah sehingga 20% untuk combo Wanita Mulia dan juga combo novel Buya Hamka. So combo Wanita Mulia dia hanya tambahan satu buku ni saja. Okay, so di Shopee senang nampak. So buku yang hujung ni adalah tambahan, tapi adalah combo yang sama, upgrade daripada combo yang sama. So insyaAllah lusa kita akan terangkan mengenai combo ini pula. Esok kita akan combo falsafah dahulu. Lusa kita akan kongsikan untuk kita punya ultimate combo ini. So itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada anda yang menonton. Saya Muhammad Zuhairi, admin untuk Facebook page abuhamka.com dan juga Mutiara Kata Buya Hamka, dan juga admin untuk Shopee Abu Hamka Bookstore. Kita jumpa esok malam untuk ulasan buku yang seterusnya. Okey, boleh Shopee? Terima kasih 100 like di Shopee. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Adrian, terima kasih kerana join. Boleh follow kita di Facebook page untuk lihat rakaman dan juga konten-konten buku yang telah kita sediakan. Okey, baik. Saya tutup Shopee dulu ya. Terima kasih. Kita jumpa lagi insya-Allah esok malam pukul 9. Assalamualaikum.